Kisah sumpahan ikan tapah. Tidak boleh makan ikan tapah bukan sekadar mitos. Mulai hari ini dan ke hadapan, aku tidak menyambung lagi. Dan aku, anak isteri aku, cucu cicit aku, piat-piut, empas-empas, endaun, entahkan ia, entahkan bukan tidak, boleh makan mengenainya atau mungkin nanti akan ikan tapah. Barang siapa melanggar sumpah aku akan mendapat sakit gatal, melecur dan bengkak-bengkak. Kiranya tahan badan, tidak selamat hidupnya. Begitulah kisah sumpah Pak Kaduk yang diketahui ada kaitan dengan legenda ikan tapah sehingga kini. Okey, menurut Puan Asiah Pandak Soot, 71 tahun, yang ditemui di kampung tua Batu 16 berdekatan Lambur Kanan, Bota, kisah sumpahan ikan tapah dan Pak Kaduk masih berterusan. Walaupun ramai menganggapnya sebagai mitos semata-mata. Apa pula kaitan Pak Kaduk dan ikan tapah? Menurut Puan Asiah ni, pantang larang mengenai ikan tapah memang ada kaitan dengan kisah Pak Kaduk yang membuat sumpahan setelah mendapat pertolongan melalui emas yang keluar dari perut ikan itu. Kita selalu dengar pepatah ayam menang sabung, kampung tergadai. Dan itu ada kaitan dengan Pak Kaduk oleh kerana dia gemar berjudi dan menyabung ayam. Nak dipendekkan cerita, kononnya Pak Kaduk terlihat seekor ikan tapah ni di tebing sungai. Apalagi Pak Kaduk pun mengambil mata tuai dan dibelahnya perut ikan tu. Lalu keluar emas yang banyak. Setelah itu dia pun jahit perut ikan tapah dengan menggunakan benang batang pisang dan dilepaskan semula ikan ke dalam sungai sambil melafazkan sumpah yang dikatakan kekal hingga sekarang. Ceritanya lagi, apa kaitan air rendaman emas sebagai penawar? Khazanah Pak Kaduk berupa 3 butir kerongsang emas yang dipercayai dari perut ikan tapah itu masih disimpan rapi untuk dijadikan penawar penyakit akibat memakan ikan tersebut. Dan perkara itu diakui sendiri oleh Puan Asiah memandangkan terdapat ramai individu yang berkunjung ke rumahnya saban hari bagi merawat penyakit gatal-gatal dan alahan setelah makan ikan tapah. Katanya lagi, ada juga kaitan dengan keturunan Pak Kaduk, kiranya ada kaitan persaudaraan. Jadi, Makcik Asiah ni bantu dari segi pemberian air yang sudah dibotolkan kepada mereka yang terkena sumpahan ini. Kata dia lah, waris cucu cicit keturunan Pak Kaduk yang sediakan air ini dengan merendam emas itu ke dalam air, ia boleh juga dibuat minum, sapu di tempat yang gatal atau dijadikan air mandian. Alhamdulillah, dengan izin Allah, rata-rata pesakit yang datang ambil air dekat dia tu semuanya pulih sedia kala dan tiada lagi kesan alahan atau gatal pada badan. Dakwa Puan Asiah lagi. Datang dari serata negeri. Menurutnya lagi, waris cucu cicit Pak Kaduk yang tinggal berdekatan rumahnya sudah pun berhijrah ke Kuala Lumpur dan hanya akan pulang ke kampung sesekali untuk memberikan stok air itu kepadanya. Dikatakan dia juga tidak mengenakan sebarang bayaran untuk pesakit yang datang, memandangkan niatnya hanya untuk membantu menyembuhkan penyakit itu dengan izin Allah SWT. Ujarnya lagi, tiap-tiap hari mesti ada yang datang disebabkan doktor pun tidak tahu apa punca sakitnya dan minta mereka dapatkan rawatan kampung. Pernah juga yang datang dari Pulau Pinang dan tidur di homestay berdekatan. Ujar Makcik Asiah,
Beliau hanya ikhtiar saja dengan baca selawat Nabi dan tawakal kepada Allah kerana dia yang menyembuhkan segala penyakit. Kalau yang tinggal jauh macam di Sabah pula, mereka akan kirim melalui saudara atau kawan-kawan disebabkan yang terkena gatal-gatal itu merupakan orang Perak tetapi bekerja di sana. Jelas beliau. Meskipun sumpahan ini dikatakan hanya berlaku kepada keturunan Pak Kaduk yang berasal dari Perak, namun ia juga dipercayai boleh terkena kepada anak-anak menerusi perkahwinan melibatkan keturunan ini. Apa pula perbezaan sumpah Pak Kaduk dan Mahsuri? Menurut Makcik Asia ni lagi, jika sumpahan Mahsuri berlanjutan hingga 7 keturunan, berlainan pula kisah Pak Kaduk kerana sumpahannya tiada had tempoh dan tidak akan berakhir sampai bila-bila. Makcik Asia sendiri pun memang tak boleh makan ikan tapah. Sama juga dengan orang kampung yang berdekatan kat sini. Kalau makan habis satu badan gatal, ujar beliau lah. Kebanyakan keturunan Pak Kaduk dikatakan berada di Lambu Kiri, Lambu Kanan, Pulau Tiga dan Bota di daerah Perak Tengah. Okey, berkenaan dengan mitos ikan tapah ni, aku tak berani nak ulas panjang-panjang. Tapi jika ada keturunan ataupun orang Perak ataupun orang Malaysia sendiri yang mengetahui tentang kisah ikan tapah ni, bolehlah komen dan ceritakan sedikit pengalaman korang tu. At least dapatlah juga mengetahui kebenaran kisah ni. Okey, apa-apa pun jangan lupa like, share dan subscribe serta komen untuk penambahbaikan. Assalamualaikum.